أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama pada malam ini, insya-Allah, untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, kuliah maghrib kita. Insya-Allah kita sama-sama memulakan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi Tuan Imam kita, Tuan Bilal, dan seterusnya ahli-ahli jemaah, hadirin dan juga hadirat yang bersama-sama berkesempatan berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Alhamdulillah, saya telah lama tak ada di sini, 4 minggu, 5 minggu insya-Allah. Kembali insya-Allah, sampai saya pun lupa dah di mana nak start. Insya-Allah, kuliah kita pada malam ini adalah berkaitan dengan kisah para nabi daripada Al-Quran. Iaitu kita akan belajar, kita akan dengar, kita akan baca serba sedikit apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulunya kita pernah baca habis sirah Nabi di dalam, bukan dalam Al-Quran, tapi sirah Nabi sebagaimana yang dikumpulkan oleh ulama-ulama sirah, ulama-ulama yang membuat kajian tentang kisah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya rasa ada dalam 60 kali kita habiskan sirah Nabi. Sekarang kita akan baca pula tentang apa yang Allah Ta'ala cerita tentang Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dulu, bahawa kisah Nabi-Nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam, terdapat sangat-sangat banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama buat kiraan kira-kira 1/3 daripada Al-Quran. Artinya 1/3, 33%. Taklah setepat tu, tapi maknanya sangat banyak. Kalau Quran tu 30 juzuk, seolah-olahnya 10 juzuk menceritakan tentang kisah nabi-nabi. Jadi kalaulah kita tidak cuba untuk mengetahui, mengenali, membaca, maka sangat banyaklah kita pun persoalkan kenapa Allah Ta'ala banyak sangat bercerita tentang kisah Nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita dan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Adalah kerana kisah yang berlaku ni kepada Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sangat banyak pengajarannya. Kalaulah 1/3, artinya ialah sangat-sangat banyak. Walaupun Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada Nabi Muhammad ni lebih ramai sebenarnya, bukan 25. Tapi menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, dia kata ada 124,000 orang Nabi-Nabi dan 313 orang Rasul. Artinya yang ada dalam Quran hanya disebutkan 25 orang sahaja. Jadi 25 daripada 313 memang sangat jauh lah tu. Siapa mereka ni 313 kita tak tahu.
kerana nak menunjukkan kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak ceritakan kepada kita, kita tak akan tahu. Tak ada dalam buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah biasa mereka akan sebut cerita tentang Babylonnya, tentang apa jenis Azteknya, cerita apa benda-benda lah yang kisah-kisah terdahulu ni. Tapi itu betul entah tak betul, sebab mereka cerita ni, ahli-ahli sejarah ni, sejarawan dipanggil historian ini, mereka ni hanya ambil daripada gali sana gali sini, korek sana korek sini, mereka pun buatlah cerita. Orang ni tambah sikit, orang ni tambah sikit. Mungkin 10 tahun lepas lain, 10 tahun akan datang lain pula cerita dia. Jadi selalu menambah-nambah, berbeza-beza. Itu cerita-cerita yang dibuat oleh historian, ahli-ahli sejarah. Cerita yang ada dalam Quran ni tidak berubah. Kerana apa? Kerana cerita yang ada dalam Al-Quran ini, cerita ni cerita daripada Allah. Dia bukan daripada gali-gali sana, bukan korek-korek, bukan daripada barang-barang arkeologi dan sebagainya. Tapi yang pastinya ialah cerita ini adalah cerita betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pula, dia tak ceritakan semua sekali. Kadang-kadang dia cerita dengan panjang lebar, banyak ceritanya. Daripada rasul-rasul dan juga nabi-nabi yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, yang banyaknya ialah tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai contohnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Nabi Musa alaihissalam. Itu 4 orang yang Allah Ta'ala banyak cerita kisah mereka dalam Al-Quran. Ada yang Allah Ta'ala cerita sederhana, tak panjang, tak panjang sangat, tak pendek sangat, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun ada surah Nabi Yusuf, surah Yusuf, tapi taklah semua tentang Nabi Yusuf ni diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang Allah Ta'ala sebut saja nama mereka dalam Quran ni. Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, pendek saja, sebut saja namanya, tak disebutkan siapa dia, di mana dia berada dan sebagainya. Dan majoriti daripada kisah Nabi-Nabi ni, satu perkara yang kita dapat lihat ialah Allah Ta'ala tak ceritakan tempat, kecuali lah Nabi Musa alaihissalam dan beberapa orang Nabi yang Allah Ta'ala ceritakan mereka ini berada di Palestin. Yang lain tu tak tahu di mana mereka ni, wallahu a'lam bissawab. Orang-orang sekarang ni mereka pun melihatlah setengah-setengah tempat memang ada betulnya. Berdasarkan kepada hadis-hadis, maka ada betulnya, iaitu tempat kaum Samud sebagai contohnya, dan tempat Nabi Lut alaihi salam di Laut Mati. Laut Mati ni Jordan. Tempat kaum Samud ni memang ada bukit dia dan rumah-rumah kaum Samud yang berada di utara Madinah. Siapa pergi haji, kalau ada kesempatan mungkin nak pergi tengok, tapi jangan pergi tengok untuk selfie sebagaimana yang kita sebut. Kerana untuk selfie, untuk bergembira, sangat dimarah oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak pergi tengok untuk ambil pengajaran. Dan Nabi kata, kalau kamu pergi ke tempat-tempat tu, tempat Firaun ke, tempat kaum Samud ke, maka hendaklah kamu menangis. Kalau kamu tidak boleh menangis, buatlah menangis, bernangis-nangislah, paksa diri untuk menangis. Artinya bukan untuk bergembira, bukan pergi duduk hotel pula di situ. Memang ada hotel sekarang di situ, tepi tu, untuk ambil pandangan dan sebagainya lah kan. Dia jadi tempat lawatan biasa seperti Greek dan sebagainya, mungkin contohnya lah. Jadi itu adalah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kebanyakan daripada kisah-kisah ini tak tahu di mana. Walaupun contohnya Nabi Hud alaihissalam, Nabi Hud, tempat kaum dia nama Ad. Tempat ni dikatakan di selatan Arab Saudi sekarang ni. Di selatan Arab Saudi, berhampiran dengan Hadramaut dan juga dekat dengan negeri Oman. Tapi tak tahu di mana sebab tak ada kesan. Walaupun ada dikatakan kubur Nabi Hud alaihissalam, itu adalah kata-kata orang yang tidak kuat dari sudut sanadnya, dari sudut ada hadisnya tidak ada, cuma anggapan-anggapan saja. Dan kebanyakan kubur-kubur ini tidak diketahui di mana. Walaupun orang kata kubur Nabi Musa di sini, kubur Nabi Harun di sini, kubur Nabi Ibrahim di sini,
kita tak tahu. Yang pastinya satu saja, iaitu kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi itulah lebih kurang kisah-kisah nabi-nabi ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ni sebab lama sangat kan, jadi kita buat mukadimah sikit ni. Iaitu kenapa Allah Taala ceritakan, kenapa Allah Taala banyak sangat cerita tentang kisah nabi-nabi ni. Setiap daripada nabi-nabi ni ada istimewa tersendiri, ada special dia. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni turunnya, kisah Nabi Yusuf ni, ayat surah Yusuf ni turunnya ketika Nabi down, orang panggil kecewa. Apa lagi, frust, apa lagi, Nabi pun pernah kecewa, sedih, Nabi sedih. Ada satu tahun tu nama dia Amul Huzni, nama dia tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Sebab isteri meninggal, Khadijah. Kemudian bapa saudara Nabi Abu Talib meninggal. Kemudian pergi ke Taif, kena lontar batu, menangis. Nabi berada di kebun. Jadi tu semua tu, peristiwa tu maknanya orang tolak. Orang Mekah tak nak beriman, orang Taif tak nak beriman. Nabi nak pergi ke mana lagi? Sebab itulah Nabi sedih. Ketika Nabi sedih itulah turunnya dikatakan surah Yusuf alaihi salam. Jadi maknanya kisah Nabi Yusuf, kisah surah Yusuf ni hanya cerita tentang nak mengobati sedih Nabi. Jadi kita kena faham macam itulah maknanya. Bila tengok cerita Nabi Yusuf, setengah ulama kata, setengah ulama sekarang lah, macam huruf W. Itu kisah Nabi Yusuf. Macam mana W ni? W ni makna gitu lah kan, gitu. Gitu W. Kalau M gitu tu balik. M tu McDonald. W ni gitu. Dia terbalik. Daripada atas dia turun ke bawah, kemudian naik balik, kemudian turun ke bawah, naik balik. Apa yang bawah, apa yang atas? Tunggu nanti insya-Allah masa kita cerita kisah Nabi Yusuf. Bila? Mungkin 2 tahun lagi. Tak tahulah tu bila, sebab lambat lagi. Ni malam ni baru kisah Nabi Nuh ni. Tu kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Ibrahim lain pula. Macam tu. Kisah Nabi Ayub, sabar. Topik dia sabar. Sabar macam mana? Kenapa turunnya kisah Nabi Ayub? Dia ada ketika dia ada sempena dia. Kerana itulah maka setiap Allah Ta'ala, setiap daripada apa sahaja yang berlaku kepada Nabi ni akan turunlah ayat Quran, kisah-kisah untuk menghiburkan Nabi. Jadi dipanggil dalam bahasa Arab tasliyah lir rasul. Tasliyah ni makna menghiburkan, hiburan Nabi ni bukannya hiburan pergi main dengar muzik ke benda kan. Itu hiburan orang moden hiburan main game ke, tension pergi main game. Hiburan ni bukan. Hiburan ni dengan cerita yang mana Allah Ta'ala nak beritahu, wahai Muhammad, kalaulah kamu kena macam ni, rasul-rasul terdahulu daripada kamu lebih dahsyat lagi, kena juga macam ni. Maknanya bukan kamu seorang je Muhammad. Gitulah Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi melalui kisah-kisah ni. Jadi kenapa kisah-kisah ni ayat-ayat ni pula berada dalam Quran? Itu untuk Nabi Muhammad, bukan. Ayat Quran bukan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja, bukan untuk Muhammad sahaja, untuk kita semua. Jadi kita pun akan hadapi jugalah keadaan-keadaan yang dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita menghadapi, bagaimana kita hadapi? Ni cerita ni panjang. Bagaimana, kenapa kita pun hadapi juga apa yang dihadapi oleh Nabi? Kita bukan nak pergi Taif, kita bukan isteri meninggal, kita bukan bapa saudara meninggal, kita bukan nak hijrah kita duduk sini tak ada fikir hijrah hari ni, lupa hari ni. Ilal hijrah hari ni. Patutnya kita pasal hijrah hari ni, tapi tak apalah, nanti kita selit-selit sikit-sikit cerita hijrah. Jadi kita ni bukan nak berhijrah, Nabi berhijrah. Kita memang duduk sini dah, hijrah kita pun hijrah juga, hijrah ke Syria mungkin. Tu hijrah jugalah, hijrah ke Temburung. Jadi kita bukan nak hijrah macam Nabi tu. Hijrah macam Nabi ni, hijrah tinggal semua. Hijrah kita ni angkut semua tak baju habis kontainer. Kalau orang pindah tak orang pindah ke England ke pindah mana, kita tengok kontainer siap masuk dalam tu, dengan kereta-kereta, dengan kursi bantal angkat. Nabi ni tak boleh bawa apa.
Kain pun mujur boleh bawa kita panggil sehelai sepinggang apa yang ada di pinggang, apa yang ada di itulah sebab apa, dengan susahnya kadang-kadang ada sahabat tu, sahabiah, anak apa tak boleh bawa, anak tu diambil di tengah jalan, ditahan oleh orang kafir, ambil anak dia, makna dia pergi berhijrah seorang diri, makna susahnya hijrah pada masa tu. Abu Yahya Suhaib Ar-Rumi, dia nak berhijrah, dia bawa harta, dia tinggalkan peta harta dia, orang kafir tahan tengah jalan, tak boleh pergi, harta kena serah semua, kalau tak diberi lepas, akhirnya dia serah harta dia. Jadi harta yang dia nombor bank lah kita sekarang kan, nombor banknya bagi bagi kad dia kan, siap dengan bagi password, bagi kat situ, lepas tu tak boleh cancel dah bank dia tu. Jadi tu dia yang berlaku. Kita semua boleh, jadi hijrah kita ni hijrah sikit-sikit lah, pindah juga. Jadi kita ni kalau ikutnya tak sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada benda yang sepatutnya kita kena samakan dengan Nabi. Apa yang tak sama kita dengan Nabi ni? Mungkinlah Nabi kerja kuat untuk Islam, kita kerja kuat untuk diri sendiri gitulah lebih kurang. Kita nak jadi kaya contohnya lah untuk kita, untuk hidup kita. Nabi nak jadi kaya, nak dapat harta untuk Islam, dapat harta diberi untuk Islam. Jadi sebab itulah mati Nabi, masa Nabi wafat hanya tinggallah pakaian satu helai, kendi untuk ambil wuduk satu, tempat tidur satu, tu saja yang adanya. Rumah pun sekadarnya lah kan. Jadi kita dengan Nabi ni agak lain kalaulah kita ni hidup seperti Nabi, kita ni bersama dengan Nabi, buat apa yang Nabi buat, kita akan dapat banyak daripada cerita-cerita kisah-kisah Nabi-Nabi ni. Jadi maknanya kalau orang lain cara hidup dengan cara hidup Nabi, dia tak dapat banyak daripada Quran. Tu kesimpulan yang ulama sebut. Kalau kita nak dapat banyak daripada Quran ni, kita mesti hidup sebagaimana hidupnya Nabi. Hidup Nabi untuk Islam, maka kita kena hidup untuk Islam. Pada masa tu kita akan dapat belajar banyak daripada apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Jadi itulah kisah para Nabi. Jadi insya-Allah kita ni khusus ambil daripada ni dalam dalam tazkirah kita lah setiap maghrib ni pada hari Rabu ni, ialah kita tengok khusus apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mesti ada ni. Jadi insya-Allah hari ni balik cerita, kalau tak pada mukaddimah je hari ni sampai isyak. Sekarang ni dah dah 15 minit cerita pasal mukaddimah. Malam ni kita akan sambung cerita pasal kisah Nabi Nuh. Kita sebut kisah Nabi Nuh ni antara kisah yang terpanjang, yang banyak Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Ada 5 orang termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai ulul azmi. Ulu maknanya bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ulu tu ulu sungai tapi bahasa Arab ulu juga, ejaan dia ulu. Ulu tu maknanya yang mempunyai. Al-azmi tu azam maknanya. Jadi ulul azmi yang mempunyai azam. Azam apa? Azam yang kuat maknanya dalam kerja mereka, iaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan juga Nabi Isa alaihi salam, dan seorang lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu semua dipanggil ulul azmi. Siapa beri nama ulul azmi ni? Allah Ta'ala yang sebut nama tu. Wa ulul azmi minar rusul, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bukannya pandai-pandai ulama-ulama, bukan. Jadi semua kita wajib tahulah ulul azmi itu siapa, kerana Allah Ta'ala yang sebut. Jadi yang kita baca pada malam ini, Nabi Adam bukan ulul azmi. Nabi Adam ni dipanggil, gelaran dia juga ialah Abul Bashar, dia panggil bapa kepada manusia. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam ni dipanggil sebagai Abul Bashar Asani, bapa manusia yang kedua, kerana manusia-manusia yang datang selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam semuanya yang berada dalam kapal tu, kapal Nabi Nuh. Makna yang tak ada dalam kapal semua dah mati dah. Pergi ke mana tak tahu dah mati lah, mati semua. Jadi asalnya Nabi Adam, kemudian selepas tu Nabi Sis yang kita baca minggu lepas, sebelum daripada Nabi Nuh, kemudian Nabi Idris yang sangat sikit dicerita dalam Quran, kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ini bapa manusia yang kedua. Kerana kita katakan yang duduk di atas kapal, yang berada di atas kapalnya sahajalah yang tinggal pada hari ini.
keturunan dia sama ada dia panggil Sam ke Ham ke Hematic ke, atau tahu-tahulah manusia sekarang ni kan ada dia buat kajian tu DNA. Kalau dia ambil darah kita ni, dia boleh tengok kan, ada kajian tu kan. Dia boleh tengok kita ni keturunan mana, kita ni keturunan Ham ke Sam ke, tak tahulah mari mana kita. Itu bukanlah kerja kita. Tapi nak beritahunya ialah bahawa kita semua ni adalah berasal daripada orang yang berada di dalam kapal dulu. Kisah Nabi Nuh ini ada surah Nuh, surah yang khusus cerita pasal Nabi Nuh. Tapi bukan hanya dalam surah Nuh dicerita tentang Nabi Nuh, banyak lagi tempat-tempat lain. Surah Hud ada, dan surah-surah Saffat pun ada kisah Nabi Nuh ni. Yang kita baca ni sekarang ni ialah tentang apa yang Allah Ta'ala cerita di dalam surah Nuh. Jadi kita kata tadabbur, kita akan tengoklah sikit apa yang Allah Ta'ala cerita dalam surah ni. Kita dah baca dah separuh. Pada malam ni sepatutnya sambung pada ayat yang ke-19 patutnya, tapi kita ulang sikit aja. Yang sebelum daripada ni, Nabi Nuh ni dia cerita dalam surah ni, dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita panggil bahasa sekarang ni curhat. Kita panggil, ya kedok tu lah, curahan hati. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku, cuma Nabi Nuh ni cerita kepada Allah, ya Allah, aku ni macam ni, aku ni macam ni. Dia cerita semua. Jadi Allah Ta'ala bawa apa yang Nabi Nuh tu cerita kepada kita dalam surah Nuh ini. Dia sebutlah, aku berdakwah siang dan juga malam, aku berdakwah pagi dan petang, aku berdakwah secara secara senyap-senyap dan juga secara terang-terangan, tapi semua tak guna. Kaum aku ni entah apalah, dia sumbat telinga dia masuk dalam baju dia kata kan. Bila aku nak cerita je, dia ambil kain, dia tutup muka dia. Itu bukan tutup muka tu, bukan tak dengar, tapi nak tunjuknya ialah nak boykot. Itu malah dengar aku. Macam itulah kan. Jadi kalau kita kata sumbat telinga dengar kan, ada seorang tu zaman Nabi dulu tu, nama dia Tufai bin Amru Ad-Dawsi nama dia. Dia ni orang hebat. Kita pernah cerita dulu lah, tak tahulah saya cerita lagi lah kan. Dia ni orang hebat daripada Yaman, datang buat haji di zaman jahiliah. Zaman tu Nabi kita SAW baru saja berdakwah kepada orang yang datang buat haji. Jadi orang Quraisy ni pun takut. Orang Quraisy takut nanti orang datang buat haji ni dengar dakwah Nabi ni. Jadi dia pun buatlah iklan di semua immigration nak masuk ke Mekah tu, beritahu jangan masuk ke sini kecuali kalau kamu jumpa seorang ni jangan dengar cakap dia, nama dia Muhammad. Jadi kerja pula mereka ni kan duduk dekat immigration tu. Jadi orang datang daripada Yaman pun tahulah bahawa di Mekah ni rupa-rupanya cara mereka buat ni secara tidak langsung menyebarkan cerita Nabi. Orang tak tahu jadi tahu, asalnya orang tak tahu sangat. Jadi cerita tahu pula. Ada yang cari pula, Muhammad mana orang kata Muhammad tu. Gitu pula jadi ada seorang tu nama Tufai. Dia ni ketua kabilah daripada Yaman. Dia ni orang pandai. Dia ambil kapas, dia letak dalam telinga dia. Letak kapas, orang letaklah paku ke apa kan. Letak kapas tembus suara. Tu yang ceritanya ialah cara dia tu kan. Sebab itulah bila Nabi datang, Nabi ceramah pada dia di tepi Kaabah tu, suara Nabi tu masuk dalam telinga dia. Dia pun terfikirlah, bodoh juga aku ni, kan aku ni orang pandai, baik aku dengar. Manalah tahu kalau betul. Dah kalau dia cerita benda betul, perkara betul, kalau aku tak dengar rugi aku. Kalau cerita tak betul, aku buang saja, bukan payah pun. Tu cara orang berfikir yang betul. Rupanya bila dia cabut je kapas tu, terdengar Nabi pun bercerita pada dia, tengok-tengok betul, dia terus beriman. Tu yang peliknya. Tu dia ikut Nabi sampai ke rumah, belajar 3 kul je. Lepas tu balik ke kampung dia, menyebarkan Islam. Tu masuk Islam Abu Hurairah Ad-Dawsi. Jadi maknanya ialah kita tak tahu kan, kadang-kadang kita ni sampaikan satu benda kepada orang, kadang-kadang orang yang dengar tu kadang-kadang jadi hebat lagi daripada orang yang mendengar. Orang yang disampaikan tu lebih hebat daripada orang yang mendengar. Abu Hurairah hebatlah meriwayatkan hadis. Kalau tak ada Abu Hurairah, kita ni terkapai-kapai juga tak, banyak hadis yang kita tak tahu. Tu cerita. Jadi orang kaum Nabi Nuh ni dia perangai macam itulah.
dia gini. Allah Ta'ala tahu, tapi Allah Ta'ala cerita kepada kita sini, nak beritahu kepada kita tu perangai orang kaum dia. Kemudian lagi perkara nombor 2 ni ialah saya nak sebut ayat nombor 11 ayat nombor 10, 11 dan juga 12. Ni nak ungkit sikit lah pada malam ni nak highlight sikit lah. Ungkit ni highlight je kedok tu kan. Sebab sempena dengan kita punya ni lah tema hijrah, ilal hijrah tahun ni. Apa tema je? Temanya agama terpelihara, negara terjaga. Betul tak? Macam tu lah. Betul tak? Saya salah nanti kan. Maknanya jaga agama, negara terpelihara, negara sejahtera. Minta maaf, sejahtera. Jadi ada dua situ. Maknanya ada kaitan rupanya antara jaga agama dan sejahteranya negara. Sejahtera negara ni kalau ikut orang moden lah, orang kata moden ni, macam mana sejahtera? Makan cukup, aman damai, apa lagi, FDI ni foreign ni pula ni kan, investment ni tinggi masuk, banyak tu, mana orang tak ada masalah, semua tak berperang semua, itu kita panggil negara sejahtera. Tapi kalau agama tak terjaga, dia tak sejahtera. Walaupun makan cukup, katakan, walaupun crime rendah, jenayah tak ada, contohlah kata, kalau kita baca-baca negara-negara atas dunia ni, Iceland contohnya, Iceland negeri ais tu, tak tahu dah tu corok mana, jauh. Negara dia kata hebat, dia kata negara tu aman damai, tak ada masalah, dia kata. Budak-budak kalau masuk, dia kata, dia cerita dalam tu lah, saya baca je, ni kanak-kanak yang tolak dalam kereta sorong tu, mak-mak nak pergi shopping dalam kedai, dia tinggal je anak situ, tak ada orang curi pun. Tempat-tempat setengah tempat tak boleh, anak-anak hilang. Bukan ada, kadang-kadang anak ada situ, kereta tu juga hilang, lari. Maknanya dia cerita negara tu aman damai, Masya Allah kan. Tapi negara tu LGBT bebas. Contoh tu kan. Jadi maknanya agama tak terpelihara. Jadi bagi kita, bila agama tak terpelihara, maka kita katakan bahawa semuanya tidak sejahtera, walaupun makan minum cukup. Tu nak cerita. Jadi di sini dalam apa yang didakwah oleh Nabi Nuh alaihi salam ini, Nabi Nuh dalam ayat yang ke-10 surah Nuh ni, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia kata, aku Nabi Nuh berkata kepada kaumku, istighfarlah kamu kepada Allah. Nabi Nuh kata istighfar semua, istighfar maknanya tinggalkan syirik, maknanya bukan istighfar saja tapi syirik tak tinggal, tak boleh. Dia nak istighfar, nak bertaubat ni, dia ada syarat-syarat dia kan. Istighfar tu bukan maknanya berkata dengan mulut sahaja tetapi masih melakukan maksiat, tak boleh. Astagfirullah, tengok-tengok tengah minum, mana minum tapi astagfirullah, tak boleh pakai tu kan. Astagfirullah tapi sembah berhala, mana boleh. Astagfirullah sini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, artinya ialah hendak kamu tinggalkanlah sembahan-sembahan kamu yang sesat tu, dan kembalilah kepada Allah, istighfar atas perbuatan kamu tu, kerana Allah itu maha menerima taubat. Kemudian ayat yang ke-11, ini yang kita nak baca, nak kaitkan ni ialah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ayat yang ke-11, Nabi Nuh berkata, kalau kamu buat macam tu, kalau kamu sembah kembali kepada Allah, Allah Ta'ala akan kirimkan kepada kamu hujan daripada langit yang midrara. Midrara ni mencurah-curah. Hujan penting bagi orang negara yang apa ni, yang kering kontang negara kita ni hujan orang tak suka sangat lah, sebab banyak air dah kan. Kalau negeri padang pasir tu suka. Kalau hujan banyak sikit, habis hijau, padang-padang pasir tu hijau. Baru ni kita tengok kan dalam gambar di Mekah, tengok di kawasan Mekah, di Arab Saudi tu hujan, bila hujan sikit 2-3 hari je habis dah hijau. Rupa-rupanya atas apa ni padang pasir tu, tak tahu mari mana dia punya benih rumput tu kan, dia boleh tumbuh rumput jadi banyak sampai hijau. Boleh tengok gambar insya-Allah. Itu baru 2-3 hari. Kalau hujan turun macam tempat kita ni, habislah padang pasir tu, habis jadi hijau. Gembira habislah unta-unta, boleh makan kambing-kambing
Itu makna sebab tu orang sana dia suka. Ada satu surah dalam Quran, surah Sabak. Surah Sabak. Sabak ini Allah Ta'ala cerita khusus, cerita tentang kaum Sabak. Kaum Sabak ni ialah di negeri Yaman. Sekarang ni masih ada lagi, boleh tengok peta. Dia ada satu empangan, dia buat empangan, dia takung air. Bila hujan dia takung air, akhirnya dia gunakan air itu untuk tanaman. Jadi subur, jadi hebat. Tapi mereka lepas tu jadi jahat, sembah berhala. Akhirnya Allah Ta'ala pecahkan empangan tu. Bila pecah empangan, bukan sahaja pokok-pokok tak boleh hidup lah, dengan orang-orang pun mati. Jadi Allah Ta'ala ceritakan benda-benda ni semua, nak cerita bahawa pentingnya air. Umat Nabi Nuh pada masa tu, pada masa Nabi Nuh ni kekurangan air. Jadi mereka pun cari macam-macam lah. Kalau cara teknologinya tak salah, guna teknologi ni. Orang nak cari air buat macam mana? Nak suruh hujan turun, nak buat macam mana? Naik kapal terbang, campur lah tau. Apa benda-benda saya pun tak tahu, campur benda amonia je. Tak tahu ada lah, pembenihan hujan dipanggil. Dia nak suruh hujan tu turun dah. Tapi dalam Islam tak salah benda tu, boleh buat. Tapi ada satu benda yang kena buat, iaitu solatul istisqa, sembahyang minta hujan. Sembahyang, kalau ikutnya apa kaitan sembahyang dengan, bagi orang ekonomi ni tak ada buang masa ni kata. Ekonomi inilah ekonomi yang tidak bertuhan ni. Bagi dia minta doa pada siapa? Bagi dia Tuhan pun tak tahu ke mana bagi dia. Jadi bagi kita ni, kita yakin yang menurunkan hujan ialah Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah ada sembahyang istisqa. Bila sembahyang istisqa ni memang kita tak pernah buat lah, dan sebab kita ni banyak air. Sembahyang istisqa ni cara dia ialah kena puasa dulu. Bila pergi sembahyang tu kena pakai baju yang paling huduh, paling tak elok mana, tanda buruk, pakai baju buruk, tanda kita ni tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pakai terbalik, macam-macam lah. Kalau kita pakai baju terbalik, orang panggil apa benda ni, orang panggil tak sihat lah. Ni kalau sembahyang istisqa itu cara dia nak tunjuk kita ni merendah diri pada Allah. Kita ni tak boleh, kalau Allah Ta'ala tak kirimkan hujan, memang kita tak dapat air. Jadi dalam surah Nuh ini, Nabi Nuh berkata kepada kaum dia ketika air tak ada, kamu istighfarlah, tinggalkanlah berhala. Yursilis samaa alaikum midrara, hujan akan turun kepada kamu. Allah Ta'ala akan kirimkan hujan. Bukan hujan saja, seterusnya wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Pada masa tu miskin, orang tu miskin. Orang mana? Orang kaum Nuh tu miskin. Dan juga mereka ni banyaknya mandul, tak dapat anak. Jadi macam mana nak dapat anak? Pergi buat lah hospital kan, ada kan, cocok sana cocok sini kan. Itu cara usaha. Tapi selain daripada tu, kita kena ingat yang beri anak semua ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang nak cocok sini tak beranak-beranak juga lah kan, nak anak kan, bukan gitu, saya tak tahulah kan. Adalah kan, habis duit ribu-ribu kan, tak dapat juga anak sebab Allah Ta'ala tak beri. Ada orang asyik-asyik beranak tak, tak suruh beranak dia beranak tak kahwin lagi beranak dah, ada juga kan. Lepas tu campur merata-rata anak tu kan, tak tahu nak buang mana. Jadi pada masa ni kaum Nabi Nuh ni tak ada anak, yang keduanya miskin. Jadi Allah Ta'ala pun sebut wa yumdidkum bi amwal. Kalau kamu istighfar kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu amwal, harta, wa banin, dan anak-anak. Jadi mana dapat anak dengan mudah. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin, Allah Ta'ala akan beri kepada kamu ni tumbuh dengan mudah pokok-pokok jannat. Jannat ni makna kebun-kebun. Kemudian wa yaj'al lakum anhara, dan kemudian Allah Ta'ala akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Bukan sekadar air hujan saja, tapi sampai sungai pun datang. Kalau ada sungai, kita ni banyak sungai dah kan, terlebih sungai banjir, sungai tak banjir. Jadi tapi ni bagi mereka ni sangat penting lah benda-benda tu. Jadi semua ni kalau ikutnya ialah satu saja dia punya cara dia nak dapatkan 4 benda ni, iaitu dengan istighfar. Tapi istighfar itu istighfar maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang paling besar kaum Nabi Nuh ialah sembah berhala. Apa dia berhala yang disembah? Kita akan baca sekejap lagi. Kemudian seterusnya Nabi Nuh lepas tu berkata lagi lah, cerita lagi, dakwah lagi, macam-macam dia cerita ni, cerita pasal matahari, cerita pasal kamu ni daripada tanah dan sebagainya. Kita akan baca pada malam ni ayat yang ke-19. Sebab hari tu berhenti pada 19, kalau tak bergerak. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Kemudian disebut Nabi Nuh ni berdakwah lagi kepada kaum dia. Hei kaumku, dengar ni, aku nak cerita ni. Siapa yang jadikan bumi ni bisat? Bisata ni dalam bahasa Arabnya ialah macam katil
katil ni kita boleh tidur atas katil tu. Katil tu dia flat dah dia bukan macam dah duk gantung di pokok tu nama benda tu. Ada juga tu kan lalu golek tu kan. Tu yang pukat-pukat tu. Ini katil tu flat lah. Ataupun bisata ni ialah hamparan, setengah-setengah terjemahan kata hamparan ni macam ni lah, kita menghamparkan. Bila hampar tu maksudnya kita selesa nak duduk kan. Kalau benda tu sengit macam tu, kita nak duduk tak selesa, nak berdiri pun tak selesa kan. Nak tidur tergolek-golek sana tu ke bawah, gitu kan. Jadi bila bisat ni dia flat macam tu, itu maksud bisat. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh kata Allah lah yang menjadikan untuk kamu bumi ini flat. Bisat ni, jadi bisat sini bukanlah maknanya bukan ke bumi ni bulat. Betul, Allah Ta'ala sebut sini bisat ni iaitu apa yang kamu lihat. Yang kita tengok sekarang ni, bumi ni rata kan, rata bagi kita lah, tapi sebenarnya dia ni bulat. Jadi jangan pakai yang sebenar tu. Kau cerita yang sebenar tu, kita duduk atas bumi, kita rasa macam mana? Kita rasa macam bulat. Kalau bulat macam bola tu nak jatuh saja kita kan. Tak, kita rasa macam flat. Itu yang Allah Ta'ala nak beritahu ke sini. Allah Ta'ala menjadikan kamu, bumi ni dia besar walaupun dia bulat, tapi kamu rasa macam selesa nak duduk, selesa nak berdiri, mudah nak berdiri. Bisa atau siapa yang jadikan? Yang penting sini Allah yang menjadikan untuk kamu ni, bukan yang lain. Bukan berhala kamu tu. Kemudian dia kata litasluku minha subulan fijaja. Kemudian kamu boleh pula berjalan di atas bumi ni di jalan-jalan subulan fijaja yang luas. Jalan yang luas, jalan apa? Jalan highway, jalan raya, ikutlah jalan apa-apa kan. Tapi maknanya kamu boleh berjalan atas bumi ni. Tak ada tempat atas bumi ni yang orang tak boleh berjalan. Celah bukit, orang tak nak naik atas bukit kan. Tapi itu pun kita tengok dalam YouTube sekarang ni semua YouTube tak pergi duduk atas bukit tu kan. Dia lalu kau jalan tu kan. Ada jalan tepi-tepi bukit tu, boleh juga mana. Jadi maknanya Allah Ta'ala jadikan benda tu, manusia ni boleh melalui. Kemudian seterusnya, qala, lalu berkatalah lagi Nuh. Qala Nuh, selepas daripada Nabi Nuh ni dah berdakwah macam ni, cerita macam ni, cerita pasal bumi, cerita pasal bulan, cerita pasal matahari, yang sebelum daripada ni lah. Qala Nuh, lalu Nuh pun berkata, akhirnya adakah mereka terima? Tidak terima. Nuh pun berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, dia kata, innahum asawni, mereka ni tak dengar cakap aku. Asawni ni kalau bahasa Melayu lahir perkataan maksiat. Maksiat ni maknanya langgar perintah. Itu maksud maksiat. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi asal bahasa Melayu, bahasa Arabnya ialah asa. Asa ni lawan cakap, tak dengar cakap, tak dengar perintah. Jadi Nabi Nuh berkata, Rabbi innahum asawni, mereka ni tak dengar cakap aku, dia kata. Habis itu tak dengar cakap kau, cakap siapa mereka nak dengar? Jadi Nabi Nuh kata, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka ni dengar cakap orang lain. Siapa orang lain tu? Iaitu orang yang tidak menambahkan harta mereka dan anak-anak mereka, melainkan khasara, kerugian. Apa maksud sini? Jadi kita hurai sikitlah sini. Atas dunia ni Allah Ta'ala berikan dua benda. Nombor satu ialah dipanggil mal, harta. Masa kita lahir, kita tak ada harta. Harta adalah harta apa ni, pusaka dan sebagainya. Tapi bukan boleh buat jaga pun, boleh tak boleh jaga pun harta tu. Sebab tak pandai lagi, kecil lagi. Bila besar sikit, dapat nama je. Besar sikit orang pun beri. Jadi kita pun boleh kontrol harta tu. Jadi harta tu asalnya ialah tidak ada. Tapi lepas tu kadang-kadang kita ni pandai bekerja, pandai bisnes, akhirnya harta tu bertambah. Ada orang miskin lahir, kemudian jadi kaya. Jadi harta ni adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata dia ni adalah bukan rezeki. Ikut definisi ulama kata harta ni bukan rezeki, harta ni adalah milik, ni panggil. Rezeki ni yang masuk dalam mulut, ataupun yang kita boleh guna, itu rezeki. Kadang-kadang milik kita bukan rezeki kita, kadang-kadang rezeki kita bukan milik kita. Ada juga macam tu. Macam mana ada rezeki kita bukan milik kita? Dah kita pergi curi barang orang, bukan milik kita, tapi masuk dalam mulut kita, jadi rezeki kita. Gitu. Tu definisi ulama lah. Masalah rezeki, masalah milik. Jadi kita ni kadang-kadang ada banyak mal,
Tapi mal kita ni, harta kita, adakah dia menambahkan, mendekatkan diri pada Allah ataupun tidak? Yang banyaknya ialah yang Nabi Nuh sebut ni, khasara. Banyaknya merugikan dia. Harta merugikan. Sepatutnya harta ni boleh menguntungkan dia. Untung ni lah sepatutnya kan. Dia boleh kaya, dia boleh derma, dia boleh beri pada orang, dia boleh sedekah, dia boleh apa, dapat pahala. Dengan harta tu tak pahala. Tapi kalau harta tu duduk melekat pada kita, duduk dalam bank kita, dia tak menambah pahala apa-apa. Kita duduk melekat lah. Sehingga maknanya bila dia keluar daripada milik kita tu, barulah dia akan jadi sama ada pahala atau dosa. Yang banyaknya ni, yang Nabi Nuh kata ni, ialah mereka ni, ramai-ramai ni, mereka ni ikut orang-orang yang banyak harta dan banyak banin disebut. Walad tu mana anak. Tapi maksud dalam ulama-ulama tafsir kata, bila sebut walad atau banin dalam Quran tu, maksudnya ialah pengikut, maksudnya orang yang ramai pengikut ataupun ramai penyokong lah. Jadi kalau ramai penyokong kita kata, dia tu hebat. Macam zaman Arab dulu pun macam tu juga. Kalau Arab tu ramai penyokong, itu dikira orang tu bani yang hebat. Kalau orang tak ada penyokong, jadi itu yang berlaku kepada ni. Jadi sepatutnya mereka ni akan tambahkan jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tak nak ikut aku, Nabi Nuh kata. Mereka ikut orang-orang yang menyesatkan mereka, menambahkan harta. Jadi Allah Taala sebut sini dua perkara, harta dan juga penyokong, sebab kerana kebiasaannya manusia akan ikut orang yang banyak harta dan banyak penyokong. Itu masalah dia. Orang akan tengok penyokong dia berapa ramai. Kalau sekarang ni influencer, followers dia, kalau dalam internet lah, media sosial, followers dia berapa? Macam follower saya lah, ada berapa follower saya? Ada 2 juta aku. Cepat bunyi dah. Jadi selu-selu tu kena berhentilah bab followers ni. Jadi insya-Allah kita berhenti sini ayat yang ke 21 insya-Allah. Kita sambung lagi akan datang insya-Allah dalam kesempatan minggu depan kalau ada umur insya-Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpah mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa hari Rabu lagi, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.